akan mengongsikan perkara-perkara golongan-golongan yang dibenci iblis. Pada malam hari ini kita akan membahaskan satu topik, golongan-golongan yang dibenci iblis. Golongan yang dibenci iblis ini sudah barang pasti dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qaidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala habibuna maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa nabiyyuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, kita mengecapinya, kita merasainya, kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni sarful abdi jami'a ma an'ama Allah ila ma khuliqa bihi. Seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, makna pengertian syukur itu ialah sarful abdi, yakni seorang hamba memalingkan jami'a ma an'ama Allah ila ma khuliqa bihi. Seorang hamba menggunakan, makna mudah-mudahnya tuan-tuan, seorang hamba menggunakan sekalian nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ila ma khuliqa bihi, kepada tujuan nikmat itu diciptakan. Makna mudah-mudah kita faham di sini, kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk melakukan apa yang telah diperintahkan olehnya. Yakni sesuai dengan nikmat itu diciptakan kepada kita, sesuai dengan nikmat yang kita perolehi. Seperti sepasang tangan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sepasang tangan yang cantik, maka kita gunakan ke arah kebaikan, ke jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Sepasang mata boleh melihat apa-apa yang di depan mata kita, maka kita gunakan untuk melihat apa-apa yang
diredai Allah Subhanahu wa taala. Dan mata ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu daripada 7 anggota yang mesti dipelihara, yang wajib dipelihara, yang mesti dijaga daripada melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam kitab Penawar Bagi Hati karya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu taala rahmatal abrar, dalam 7 anggota yang mesti dipelihara disebutkan mata terlebih dahulu. Maka mata ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada faedah duniawinya dan ada juga faedah ukhrawinya. Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar akan faedah ukhrawi, faedah yang ada bangsa kepada akhirat, yakni balasan pahala bagi mereka yang memelihara matanya. Maka kalau disebutkan di dalam kitab Qalbun Salim karya Ustazuna Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jol, di dalam mensyarahkan kitab Penawar Bagi Hati ini, di dalam kitabnya Qalbun Salim, maka sepatutnya didatangkan faedah duniawi dulu, maka kemudian ukhrawi. Maka Al-Fadhil Ustazuna Ustaz Muhadir Haji Jol, dia menerangkan faedah mata yang dibangsakan kepada duniawi terlebih dahulu, kemudian barulah ke faedah bangsa yang dibangsakan, faedah mata yang dibangsakan kepada akhirat. Maka itu sebenarnya tidak menjadi masalah, khilaful lafzi saja. Tapi yang pentingnya tuan-tuan, jangan sekali kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sesuai tujuan mata itu diciptakan. Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Mandili di dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, di antara perkara yang haram untuk dilihat ialah aurat wanita, aurat perempuan, dan perempuan begitu juga dilarang sama sekali untuk melihat aurat lelaki yang ajnabi. Itu di antara hal-hal yang diharamkan untuk dilihat, dan banyak lagi lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala ini, dia akan jaga sebaiknya seperti mana nikmat itu diciptakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam yang berbahagia ini, malam yang insya-Allah penuh dengan keberkatan ini, saya akan mengongsikan perkara-perkara, golongan-golongan yang dibenci iblis. Pada malam hari ini kita akan membahaskan satu topik, golongan-golongan yang dibenci iblis. Golongan yang dibenci iblis ini sudah barang pasti dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin, diceritakan wa dzukira an Wahab bin Munabbih. Satu ketika Wahab bin Munabbih ini berkata, annahu qala, berkata Wahab bin Munabbih, amarallahu ta'ala iblisa. Satu ketika tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis ayyatiya Muhammadan alaihi salatu wassalam, supaya iblis ini mendatangi kepada Nabi kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yujibahu an kulli ma yas'aluhu. Maka iblis ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab segala pertanyaan Nabi kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekadar diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan juga untuk menjawab
pertanyaan Nabi kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iblis ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita maklumi bersama. Dan iblis ni merupakan makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini dilaknat bukan kerana syirik kepada Allah, tetapi kerana sifat kesombongannya. Lalu iblis ini dihalau daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu iblis ada seorang namanya, seekor ni namanya Azazil. Azazil ini ketua para malaikat. Diceritakan Azazil ini merupakan makhluk yang sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikarenakan sifat kesombongannya, tidak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quranil Karim. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan daripada api, sedangkan Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah. Maka dikarenakan kesombongan iblis ini, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dihalau daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu riwayat yang lain menyebutkan rupa bentuknya diubah dengan seburuk-buruk rupa. Ini iblis. Ya, kan? Dan iblis ni tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam carta organisasinya iblis, yang pertama sekali iblis, kemudian dia ada junudihi, iaitu tentera-tentera, yakni pengikut-pengikutnya di kalangan syaitan dan jin kafir. Maka hal ini juga disebutkan di dalam kitab Sirajul Talibin, syarah bagi kitab Minhajul Abidin, bagaimana diceritakan oleh Syekh Ihsan Muhammad Al-Jampisi, menerusi kitabnya Sirajul Talibin, diceritakan jadi iblis ini ketika mana seseorang itu nak mengerjakan solat, dia akan memerintahkan tenteranya. Maka disebutkan amara iblisu junudahu, memerintahkan iblis memerintahkan tentera-tenteranya dari kalangan jin, dari kalangan syaitan, untuk menggoda, untuk menyesatkan orang yang ingin melakukan sembahyang. Maka cerita itu panjang tuan-tuan. Baik, itu sekadarnya lah. Baik, jadi iblis ini dia tak banyak cakap, dia tak banyak komen, dia pergi berjumpa dengan Nabi kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu ala surati syaikhin sabihin wa biyadihi akazah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis tidak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rupa bentuk asalnya, tetapi iblis menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berubah bentuk menjadi orang tua, dan di tangannya ada tongkat. Ni, jadi iblis ni juga salah satu makhluk yang boleh berubah bentuk. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita ni bukan takut ke syaitan, jin apa semua, samalah dengan golongan dia, dengan tenteranya, macam syaitan, jin apa semua. Mak lampir, pontianak harum sambal malam, lepas tu hantu macam-macam, hantu bonceng apa semua. Itu dan sebahagian daripada tentera-tenteranya iblis di kalangan jin. Sebab tu jin, syaitan, iblis, dia boleh berubah bentuk. Dia boleh berubah bentuk. Maka dia tidak boleh berubah dengan rupanya Nabi kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak lain manusia macam kita ni boleh lah. Lepas tu kadang-kadang kita tengok, seram lah ustaz. Ada nampak ni pontianak, ada nampak mahu tak. Itu jelmaan lah tu. Kalau kita bukan takut, kita seram. Kalau dia berubah bentuk jadi wanita yang comel dan sebagainya, taklah seram sangat. Baik. Itu dia. Jadi dia berubah bentuk menjadi orang tua, kemudian di tangannya ada tongkat. Sudah barang pasti orang tua tu tak dikenali Rasulullah SAW lah. Maka dia datang berjumpa dengan Rasulullah dengan rupa macam tu. Faqala alaihi salatu wassalam, man anta? Maka Nabi bertanya, siapa engkau? Kau ni siapa? Pakcik ni siapa?
Qala ana iblis. Dengan selamba badaknya dia bagi tahu saya iblis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia jumpa dengan Nabi SAW. Nabi tanya, engkau ni siapa? Pakcik ni siapa? Lepas itu dia jawab, aku iblis. Kita tuan-tuan, kalau kita didatangi oleh orang yang tak kita kenali, kita didatangi oleh orang yang kita tak kenal, lepas itu kita tanya, awak ni siapa? Dia bagi tahu, saya iblis. Lari kita tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang semayang datang ke masjid USJ ni pun, kan, pukul 2 pagi nak semayang isyak, baca kuat suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada suara menyaut. Sudah. Terketak tuan-tuan. Ketak. So, bismillahirrahmanirrahim. Baca wajib dia. Itu itulah kan. Jadi dia bagi tahu anak iblis. Jadi Nabi tak takut. Nabi tak takut. Kan. Baik. Kemudian Nabi bertanya, limadza ji'ta? Qala Rasulullah, limadza ji'ta? Kenapa engkau datang? Kan? Nabi tanya kepada iblis, kenapa engkau datang? Dan qala innallaha amarani an atiyaka wa ujibaka an kulli ma sa'altani. Kan? Lalu iblis ni bagi tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku supaya mendatangimu wahai Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan aku untuk menjawab apa yang kau nak tanya. Jadi hari ini kalau kau nak tanya silakan. Tak ada masalah. Akan aku jawab segala pertanyaan kau. Tengok. Kemudian sudah barang pasti Rasulullah SAW tidak melepaskan peluang ini. Maka Rasulullah SAW memulakan pertanyaan kepada iblis. Lalu terjadinya soal jawab. Baik. Kemudian Rasulullah bertanya. Kalau macam tu Nabi pun bertanya, ya iblis kam a'da'uka min ummati. Wahai iblis, berapa orang di kalangan umatku yang menjadi musuh-musuh engkau? Kan? Di kalangan umatku yang menjadi musuh engkau berapa orang? Ni Nabi nak tahu ni. Dan kita pun boleh ambil pengajaran dan pengiktibaran daripada cerita yang akan disampaikan ni. Baik. Kemudian jawab iblis, qala 15. Ada 15 golongan di kalangan umatmu yang menjadi musuhku. Baik. Al-awwalu anta ya Muhammad. Yang pertama mu wahai Muhammad. Pertama sekali mu. Dah bengar sangat, marah sangat iblis kan. Yang pertama sekali anta ya Muhammad. Engkau wahai Muhammad. Jadi apabila Nabi kita Maulana Rasulullah SAW menjadi orang yang pertama yang dibenci iblis, ini sudah dimaklumi bahawa Nabi juga menjadi insan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi juga menjadi orang yang paling utama dibenci oleh iblis. Jadi syaitan ni memang tak ada ruang nak apa? Allahumma salli ala sayyidina, nak goda Nabi kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan yang terpelihara daripada dosa. Baik. Jadi yang pertamanya Nabi Muhammad. Kita pun dah maklum dah Nabi Muhammad lah. Baik. Yang kedua siapa? Wathani imamu adilin. Yang kedua ialah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil merupakan golongan yang kedua yang paling dibenci iblis. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjuki kepada bahawa sesungguhnya sukar untuk kita temukan pemimpin yang adil. Apa yang dimaksudkan dengan adil? Ma'ada mudah-mudah wad'u syai' fi kulli martabatihi, meletakkan sesuatu pada tiap-tiap martabatnya. Wad'u syai' ala martabatihi, meletakkan sesuatu tu sesuai dengan peringkatnya, sesuai dengan aturannya. Ini adil. Adil ni bukan yang kita faham dia sama, tidak. Kan kalau sama orang perempuan dia pakai tudung, jadi orang lelaki nak kena sama dengan orang perempuan ke? Tak ada. Jadi sesuai dengan pakaian kita sebagai seorang lelaki-lelaki, menutup aurat, tidak perlu pakai tudung. Kan, tidak perlu menyerupai orang perempuan. Habis ustaz dekat Arab tu dia pakai macam tu, itu kan
Itu tak apalah tu. Itu bukan tudung seperti mana yang dipakai oleh orang perempuan. Dan dipakai macam tu kerana nak menjaga pandangannya. Itu dia. Dia adalah cerita, dia adalah hikmahnya. Baik. Tapi orang perempuan tak pakai kopiah. Jadi orang perempuan sesuai dengan caranya, orang lelaki sesuai dengan caranya. Jadi meletakkan sesuatu itu pada martabatnya. Ini adil yang kita faham. Jadi pemimpin yang adil ialah pemimpin yang rakyat harmoni dengan kehadirannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini bersesuaian apa yang disebut oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz, an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu di atas agama pemimpin mereka, raja mereka. Manusia itu di atas cara hidup pemimpin mereka. Kalau pemimpin baik, insya-Allah rakyat jelata baik, aman, harmoni, baik budi pekertinya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana imam adil, pemimpin yang adil ini sukar ditemukan, maka dia merupakan golongan yang kedua yang sangat dibenci oleh iblis. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya pemimpin, maka seharusnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada pemimpin kita, dan doa yang baik-baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, watsalitsu, yang ketiga golongan yang dibenci iblis ialah ghaniyun mutawadhi'un, orang kaya yang tawadhu'. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini dapat kita fahami bersama. Tidak salah kalau kita meminta kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak salah kalau kita nak jadi kaya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang kaya ni banyak juga faedahnya. Ada tak di kalangan Nabi dan Rasul yang kaya? Ada. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan Nabi dan Rasul yang tersangat kaya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dijadikan, ditakdirkan Nabi Sulaiman ini menjadi kaya raya? Semoga kerana apa? Hikmahnya ialah supaya nanti di hari akhirat orang-orang kaya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak boleh mendakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekayaan yang diberikannya sehingga dia leka dengan kekayaannya. Sedangkan Nabi Sulaiman merupakan Nabi dan Rasul yang kaya, tetapi tetap terus mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kaya kamu, kaya lagi Nabi Sulaiman. Maka ini akan menjadi hujah bagi mereka-mereka yang ingin mendakwa kerana kekayaanlah yang menyebabkan dia jatuh ke jurang maksiat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang kaya, seperti yang kita maklumi bersama, seperti Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf. Ini sahabat yang kaya, saudagar yang kaya. Dan diceritakan Sayyidina Abu Bakar juga kaya, Sayyidina Osman bin Affan juga kaya. Dan ada juga di kalangan ulama mutaakhirin yang kaya, seperti Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Diceritakan Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki seorang ulama yang kaya. Dan banyak di kalangan ustaz-ustaz kita yang kaya. Dan alhamdulillah, dan mereka-mereka ini pandai memanfaatkan kekayaan. Jadi orang kaya yang tawaduk, orang kaya yang merendah diri, golongan ini sangat dibenci iblis juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil faedah daripada orang-orang kaya. Dan hal ini ulama mengajarkan kita juga. Ulama mengajarkan kita berdoa supaya minta jadi kaya. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ya Fa'alun lima yurid, aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Aghnina bihalalika. Kita minta kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan jangan gelisah, jangan kita rasa sedih
Kalau kita minta jadi kaya, Allah Ta'ala tak berikan kekayaan kepada kita. Ustaz, tiap-tiap hari saya minta kaya Ustaz, tapi saya tetap dengan macam ni. Tetap dengan kemiskinan. Jangan bimbang, jangan risau tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sudah barang pasti itu yang terbaik bagi kita. Kerana boleh jadi kalau kita kaya, kita akan jadi orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita ingat cerita yang berlaku pada Sa'labah tuan-tuan? Diceritakan juga di dalam kitab Tanwirul Qulub. Yang hak Jawi lah. Sa'labah ni tuan-tuan, salah seorang sahabat Nabi SAW yang miskin. Jadi Sa'labah ni dia punya miskin, tiap-tiap kali lepas mayang, dia akan balik rumah. Lepas salam dia balik rumah. Siapa? Sebab nak tukar pakaian dengan isterinya. Isterinya nak pakai pakaian nak semayang. Punya miskinnya Sa'labah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Sa'labah ini pergi berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku kaya. Doakan aku supaya aku kaya. Maka di dalam mafhum hadis, dalam mafhum riwayat tersebut, Nabi kata, lebih baik engkau begini. Lebih baik kau macam ni. Mana kata stay dengan apa yang kau ada ni lagi bagus. Lebih kurang macam tu mafhumnya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Boleh buka di dalam kitab Tanwirul Qulub. Kemudian kali kedua, wahai Rasulullah, doakan semoga aku kaya. Lebih baik Nabi bagi tahu hal yang sama. Lebih baik kau macam ni. Tak kaya macam ni, lebih baik macam ni. Bukan Nabi menolak permintaan sahabat. Nabi boleh doa. Dan sahabat tahu bila Nabi doa, pasti tidak akan ada hijab. Tapi Nabi lebih tahu. Dalam keadaannya begini, lebih baik kalau dia jadi kaya. Kali ketiga dia minta juga kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah mendoakan semoga Sa'labah ni menjadi kaya. Semoga dia jadi kaya. Apa yang Rasulullah minta? Apa yang Rasulullah? Kalau dah kali ketiga Rasulullah doa, Allahumma rzuq Sa'labah malan. Maka Rasulullah pun berdoa, ya Allah, Allahumma rzuq Sa'labah malan. Ya Allah, kau rezekikan Sa'labah ni harta. Maka dengan doa yang dititipkan oleh baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Rasulullah SAW. Sa'labah ni jadi kaya. Bermula dengan seekor kambing yang digembalanya sehingga beranak dan sebagainya, hingga dia jadi kaya. Sehinggalah dia jarang-jarang pergi ke masjid. Dan satu ketika Rasulullah memerintahkan wakilnya untuk memungut zakat kepada Sa'labah. Sa'labah tak bagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah mendoakan celaka kepada Sa'labah. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seandainya kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku kaya, Allah Ta'ala tak bagi, jangan bimbang. Ada yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Wafi, syarhu matni Al-Arba'in, syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, syarah mata Arba'in karangan Imam Nawawi, disebutkan ada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah beritahu kepada malaikatnya, wahai malaikat, engkau tahan doa dia, jangan bagi dulu. Sesungguhnya ana uhibbu sautahu. Sesungguhnya aku sangat mencintai suaranya. Boleh jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita terus meminta, rupa-rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai munajatnya kita, mencintai doanya kita kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan. Baik, jadi jangan bimbang, jangan risau. Baik, ini golongan yang ketiga, ghaniyun mutawadhi'an, orang kaya yang tawadhu', jadi orang kaya yang dibenci iblis. Dan berbeza dengan orang kaya yang bakhil, orang ini disukai iblis, dianggap member, rakan, kawan karib. Baik, yang keseterusnya warabi'u tajirun sadiqun. Yang keempat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang dibenci iblis ialah peniaga yang jujur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak salah berniaga. Kita nak berniaga silakan, tetapi pastikan kita jujur di dalam perniagaan kita. Jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlebih diutamakan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian jangan mengurangkan sukatan timbangan. Jangan zalim.
Itu. Yang pertama sekali ialah kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berniaga tuan-tuan, jangan sesekali kita meninggalkan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berniaga dalam keadaan kita tinggal solat. Tuan-tuan, ini sering saya bagi tahu. Jangan kita berniaga dalam keadaan kita meninggalkan hak Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf tuan-tuan, saya bercakap benda ni. Sebab ramai di kalangan kita yang berniaga mula start pukul 4 petang, habis pukul 8 malam, asar tak semayang, maghrib tak semayang tuan-tuan. Kita tak nafikan ada yang semayang. Tapi tuan-tuan, ada juga, ramai juga yang tak semayang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi, kalau kita nak berniaga silakan. Mungkin di kalangan kita yang berniaga silakan. Tetapi jangan sesekali kita meninggalkan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama semayanglah tuan-tuan. Kan? Semayanglah. Kalau berniaga sampai tak semayang tuan-tuan, kita bimbang, kita risau tuan-tuan yang dirahmati Allah. Rezeki yang kita cari itu tidak akan mendapat keberkatan, itu tidak ada barakahnya. Dan ini diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hak Jawi, bukan hak Arab. Hak Jawi, karya Haji Abdullah bin Abdul Mubin. Dinukilkan ada 15 seksa bagi orang yang meremeh-remehkan semayang tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tinggal semayang, apatah lagi yang meremeh-remehkan semayang, termasuk tinggal semayang, itu lagi dahsyat. Di antara azab yang Allah Subhanahu wa taala segerakan bagi mereka yang meninggalkan semayang ialah tidak ada keberkatan di dalam rezeki yang dicarinya tuan-tuan dirahmati Allah. Hilang keberkatan daripada nama baiknya tuan-tuan. Kita bekerja, kan? Lama masa tempoh kita berniaga tuan-tuan, kalau kita tinggal semayang, kita suap makanan kepada anak isteri kita. Bayangkan tuan-tuan kalau makanan itu tidak diberkati. Maka sedikit sebanyak akan mempengaruhi akhlak peribadi anak-anak kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita kadang-kadang tengok anak kita ni, kan, ia tak nak dengar cakap kita, kadang-kadang tuan-tuan, insaflah. Muhasabah balik diri kita tuan-tuan. Mungkin salah kita. Maka perbaikilah diri kita terlebih dahulu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Baik, ini dia. Iaitu peniaga yang jujur. Yang kelima, wal khamisu alimun musallin yatakhasha'u. Orang alim yang salat dalam keadaan khusyuk tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan, kita semayang macam mana tuan-tuan? Adakah kita khusyuk di dalam salat yang kita kerjakan? Dan kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardah, disebutkan dalam syairnya, wa sahib dawil ma'ruf wal ilmi wal huda wa salli biqalbin hadirin ghairi ghafilin. Bertemanlah dengan orang yang baik, orang yang diberi petunjuk, orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan dalam ungkapan syairnya yang lain, Al-Habib menyebutkan, wasalli biqalbin hadirin ghairi ghafilin. Salatlah dalam keadaan hati yang hadir dan jangan lalai dalam salatmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusyuklah dalam salat. Yatakhasha'u, yakni orang yang khusyuk di dalam salat. Apa makna khusyuk? Khusyuk ini ialah hudurul qalbi, hadir hati. Bahasa mudah-mudah, makna yang boleh kita pahami bersama, khusyuk itu ialah fokus. Tuan-tuan, kita buat kerja apa, mesti kita fokus. Kalau tak fokus, pekerjaan itu tak jadi. Kalau kita ambil periksa, lagi-lagi periksa dengan JPJ, periksa kat sekolah memandu, kalau tak fokus, nescaya naik bukit tu turun balik. Kalau tak fokus. Sebab saya kena macam tu tuan-tuan. Tak fokus, gelabah. Tengok JPJ takut seram. Seram sejuk, berdiri bulu ramaku.
Jadi kita buat apa kerja, kalau nak jadi pekerjaan tersebut, nak jadi nak okey, fokus. Begitu juga dengan semayang, tuan-tuan. Jadi hal inilah kan yang diceritakan di dalam kitab Sirajul Talibin, sambungan daripada tadi itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kan? Jadi ketika mana azan dikumandangkan, amara iblis junudahu, maka iblis ni dia perintahkan tenteranya di kalangan syaitan, jin kafir ni. Kan? Wahai tentera-tenteraku, pergilah ganggu orang yang nak melakukan solat. Maka sebab itu, tuan-tuan, di antara golongan yang berjaya diganggu oleh tentera iblis ni, apabila kita dengar azan, kita tak rasa apa-apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maknanya apa? Kita sudah berjaya diganggu. Kan? Jadi mula azan dilaungkan, iblis pun dah suruh, dah kerahkan semua tenteranya pergi. Tu. Kan? Dia dengar azan, lalaikan dia. Lalaikan dia supaya dia tak rasa apa-apa bila dia dengar azan. Kan? Kemudian bila dia dengar azan, dia ambil wuduk. Kan? Jin ni bagi tahu, bos, dah habis dah bos. Kan? Dia dah ambil wuduk dia. Jangan stay. Ganggu dia lagi. Was-waskan dalam wuduknya. Was-waskan dia. Sebab tu al-waswasu minal khannas. Was-was ni daripada syaitan. Jadi ada orang dia ambil wuduk, dia was-was. Kan? Was-was ni dah basuh muka ke belum? Ni muka dah kena rata ke belum? Niat. Akhirnya tak jadi wuduk. Akhirnya ambil wuduk basuh muka sekali, dah sampai 10 kali. Jadi pembaziran. Kan? Kalau dia berjaya ambil wuduk, kan, goda dia supaya dia melambat-lambatkan solat. Kalau dia dah takbiratul ihram, jangan lari dulu. Lalaikan dia dalam solat. Tuan-tuan, ketika kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka tentera-tentera iblis berusaha semaksimal mungkin melalaikan hati kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu wa yusannu ta'awuz, disebut dalam kitab Fathul Qarib, bahkan dalam kitab fikih yang lainnya disunatkan membaca ta'awuz sebelum kita membaca suratul Fatihah. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Semoga syaitan tak jadi ganggu kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan, iblis, dia main peranan dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pun semayang, kan? Dalam semayang, kan, di saat kita sembahyang, di saat kita menunaikan salat, waktu itu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang berjaya, Allah Taala sebut orang yang berjaya, tanda orang yang beriman, wa yuqimunas shalah. Kan? Dia tak sebut musalli. Orang yang mendirikan semayang ialah orang yang berjaya. Apa maksud orang yang mendirikan semayang? Dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman ialah orang yang mendirikan sembahyang. Kalau saya salah, tolong betulkan, tuan-tuan. Sebab saya bukan hafiz Quran, boleh salah kata, salah kalau salah baca Quran. Baik. Lalu disebut di dalam kitab Tafsirul Jalalain, apa maksud wa yuqimunas shalah? Apa maksud orang yang mendirikan sembahyang sehingga dia ni diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berjaya, orang yang beriman. Tanda orang yang beriman, orang yang mendirikan sembahyang. Lalu dalam tafsir yang lain menyebutkan orang yang mendirikan sembahyang ini wayatuna biha bihuquqiha. yakni orang yang mendirikan sembahyang lalu dia menjaga hak sembahyang. Wayatuna biha bihuquqiha. Dia sembahyang kemudian dia jaga hak sembahyang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak sembahyang ni ada dua. Seperti mana yang disebut dalam kitab Hasyiah Sawi Syarah Al-Jalalain, hak sembahyang ni ada dua. Dia ada hak zahir, ada hak batin. Jadi kedua-dua hak ni kita kena jaga. Dan khusyuk merupakan hak batin dalam solat, dalam sembahyang yang perlu kita jaga. Kalau tak dapat jaga benda ni, takut-takut solat kita tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak zahir, itu lagi perlu untuk kita jaga. Seperti rukun solat, syarat sah semayang, kan? Setiap semayang ni kena tahu rukun semayang,
Dan nak sembahyang ni kita tahu mana yang fardu, mana yang sunat, mana yang fardu, mana yang rukun kan. Mesti suci kan, syarat-syarat sembahyang, syarat-syarat sembahyang 9 tu kan. Bahkan disebut di dalam kitab Muniyatul Musalli kan, karya Syekh Daud Al-Fatani, beliau menyebutkan hak batin terlebih dahulu sebelum masuk hak zahir. Maka ada beberapa yang perlu dijaga oleh seseorang yang ingin melakukan solat. Yang pertama, jaga hatinya kan. Salah satunya adanya tazallul kan. Yang keduanya khusyuk, mesti khasyuk, mesti kita ni khusyuk di dalam solat yang kita nak dirikan. Sebelum solat kita mesti khusyuk, dalam solat kena lagi khusyuk. Kalau sebelum solat kita dilalaikan dengan dunia, sebelum solat ni duk fikir barang hilang kat mana. Sebelum sembahyang ni duk fikir. Sebab tu Nabi dah bagi tahulah, la salata bi hadratit ta'am. Jangan solat di hadapan makanan. Maksudnya apa? Kalau ada makanan yang perlu kita makan dan waktu itu memungkinkan kita untuk solat, makan dulu. Jangan sampai ada kelalaian dalam solat kita. Begitu Nabi kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kekhusyukan dalam solat. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu adanya khusyuk. Maka ulama mengajarkan kita di antara cara untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam solat ialah kita menghayati makna bacaan yang ada di dalam sembahyang. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meninjau ta'rif definisi solat, as-salatu lughatan ad-du'a'u mutlaqan ataupun az-zikru, doa semata-mata. Ini ta'rif solat, definisi solat menurut bahasa. Adapun menurut istilah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusah. Tapi yang penting kalau kita tahu solat dari sudut bahasa ialah doa, sebab dalam sembahyang kita berdoa kepada Allah, adanya memuji kepada Allah, adanya doa. Seperti doa yang kita baca kan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kan jumlah doa yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan untuk kita mendapatkan khusyuk di dalam solat ialah sembahyang berjemaah. Sebab tu sembahyang berjemaah ini merupakan sunat yang besar yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup setakat ini saja tuan-tuan. Nak masuk isyak ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita. Mudah-mudahan kita di kalangan golongan yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ditempatkan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati nanti. Insya-Allah tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kedaifan diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.